Bagi tokoh Quranik iaitu Hamka atau nama sebenarnya ialah Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim. Buya Hamka iaitu nama panggilan yang diberi oleh masyarakat Minangkabau yang bermaksud ayah atau seorang yang dihormati. Hamka dilahirkan pada 13 Muharram 1362 Hijrah bersamaan 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Indonesia. Hamka wafat pada 24 Julai 1981 ketika berusia 73 tahun. Kepribadian Hamka ialah beliau seorang yang petah berpidato. Hamka pernah diberi penghormatan untuk berpidato dalam satu rancangan radio Arab Saudi. Hamka juga seorang yang berani. Semasa revolusi terhadap penjajahan Belanda di Sumatera, Hamka dengan beraninya mengatur siri pidato untuk membangkitkan semangat Islam untuk menentang pihak Belanda. Seterusnya, sumbangan Hamka dalam bidang ilmu ialah beliau telah menghasilkan pelbagai karya dalam bidang agama, sastra dan falsafah. Antara karya beliau ialah Tafsir Al-Azhar. Hamka juga giat menyampaikan ilmu dan menyampaikan dakwah. Akhir sekali, sumbangan beliau ialah beliau meneruskan idea islah yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani. Antara ayat Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan tokoh Quranik adalah daripada surah Ibrahim ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadzakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Al-Quran ini adalah pengajaran yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahawa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang yang berakal mengambil pengajaran. Ayat yang kedua adalah daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu yakni Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Surah Ibrahim ayat ke-52. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahawa Al-Quran ini adalah penjelasan bagi umat manusia. Hal ini kerana Allah SWT ingin kita sebagai manusia mengambil pelajaran daripada Al-Quran, yakni agar manusia dapat menyimpulkan melalui bukti-bukti dan dalil yang terkandung di dalamnya, iaitu Al-Quran, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia. Dan sesungguhnya hanya ulul albab, iaitu orang-orang yang berakal sahaja yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Surah Al-Baqarah ayat ke-99. Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengandungi kebenaran, kerana antara teori-teori i'tiqadiyah dengan dalil-dalilnya terdapat keserasian. Begitu juga dengan hukum-hukumnya yang bersifat amali, maka tidak diperlukan dalil lain untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat itu. Al-Quran ini juga diibaratkan cahaya yang menyinari segala sesuatu, yang terang benderang dengan sendirinya, yang tidak memerlukan sesuatu pun untuk membantu kecerahannya. Surah Ibrahim ayat ke-52. Sebagai manusia yang mengetahui tentang kitab Al-Quran, kita perlulah saling ingat mengingati akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran serta beramal dengannya. Sebagai contoh, kita mestilah mengikut segala hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Seterusnya, daripada surah Al-Baqarah ayat ke-99. Setiap orang yang memiliki fitrah yang sihat nescaya akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah berupa ayat-ayat yang jelas. Jadi, kita mestilah mempunyai kesedaran akan keadaan diri kita dan tidak membiarkan diri kita termakan oleh rasa dengki dan kesombongan yang membinasakan diri sendiri. Sebagai penutup yang dapat dirumuskan, permulaan kepada kenakalan Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim atau dikenali sebagai Buya Hamka telah menjadikan beliau seorang yang sangat berjiwa besar dan berani menentang kemungkaran, terutama yang melibatkan agama Islam. Daripada rentetan perjalanan hidup beliau, dapat disimpulkan beberapa perkara yang berlaku secara kebetulan, antaranya
Sekiranya beliau tidak ditahan di penjara, kemungkinan beliau tidak mampu untuk menyiapkan tafsir Al-Azhar. Selama penahanan yang dijalani, beliau telah khatam Al-Quran lebih dari 150 kali selama 2 tahun. Apa yang Buya Hamka lalui dan kesibukan yang beliau jalani selama di penjara sebenarnya dapat dijadikan contoh. Setiap orang berhak dan wajib untuk mengubah diri mereka menjadi peribadi yang lebih baik setelah rentetan peristiwa buruk yang menimpa diri. Perubahan yang berlaku akan terjadi jika pangkal fikir adalah atas dasar iman. Demikian kisah Buya Hamka. Penjara telah dijadikan tempat bersepi untuk beribadah dan menjadikan penjara sebagai kebaikan bagi dirinya. Dengan itu, kita dapat melihat antara sebab mengapa Buya Hamka merupakan salah seorang tokoh Quranik yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat sekarang. Tokoh ensiklopedik yang dipilih adalah nama sebenar beliau Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau lebih dikenali sebagai Al-Khawarizmi. Tarikh lahir 780 Masihi di Bukhara, tarikh wafat 850 Masihi di Baghdad. Kepribadian beliau mencintai ilmu dan dunia sains, bijaksana, berpandangan jauh. Sumbangan mewujudkan konsep dan sistem perpuluhan, menghasilkan alat petunjuk waktu dengan bayangan matahari serta kaji bintang, menghasilkan karya astronomi dan diterjemahkan ke pelbagai bahasa asing. Surah Fatir ayat 19. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Yang bermaksud dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang bermaksud, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran. Tafsir dan tadabbur surah Fatir ayat 19. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang yang melihat itu adalah orang yang jelek mata hatinya yang dapat melihat kebenaran agama yang dibawanya. Manakala orang yang buta itu adalah orang yang buta mata hatinya kerana tidak dapat melihat kebenaran dan tidak dapat menerima pengajaran dan tuntutan Allah. Perumpamaannya seperti orang mukmin dan orang kafir. Tafsir dan tadabbur surah Az-Zumar ayat 9. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan, manakah yang lebih baik, orang yang mengadakan sekutu bagi Allah atau orang yang beribadat? Terdapat dua jenis kehidupan, iaitu yang pertama, apabila dia ditimpa masalah, lalu terus berdoa dan terus lupa kepada Allah apabila masalah selesai. Atau orang yang kedua, iaitu orang mukmin yang sentiasa ingat dan berdoa kepada Allah sama ada dalam keadaan susah atau senang. Seterusnya, tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, iaitu mereka yang mengetahui tentang hari akhirat akan berusaha mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri mereka. Akhir sekali, orang yang mempunyai akal yang waras sahaja boleh menerima peringatan dan pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanis ingin membentangkan tentang penerangan ayat Al-Quran berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Okey, ayat Quran yang pertama iaitu daripada surah Fatir ayat yang ke-19. Berbunyi, kita sebagai manusia hendaklah membuka hati kita kepada kebenaran, tidak kira siapa yang menyampaikan asalkan ianya adalah dari wahyu. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu kerana ilmu menambah seseorang itu takut kepada Allah dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan daripadanya. Seterusnya, penerangan ayat Al-Quran
yang kedua iaitu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 yang berbunyi, ayat ini mengajar kita bahawa dalam kehidupan kita perlu ada rasa takut kepada akhirat. Sentiasalah kita ingat bahawa kita akan mati dan akan dibangkitkan kelak. Jika kita merasa senang hati, tentu kita tidak bersungguh dalam melakukan amal ibadah dan menjaga agama kita. Akhir sekali, kesimpulan. Sebagai kesimpulan yang dapat dirumuskan mengenai Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang digelar sebagai Al-Khawarizmi adalah seorang yang mencintai ilmu dan ahli matematik Muslim yang terkenal dan wajar kita jadikan sebagai contoh. Sumbangan besar beliau kepada perkembangan ilmu perlu kita jadikan sebagai muhasabah kepada diri kita, kerana suatu ketika dahulu umat Islam adalah pendominasi ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam sewajarnya takut kepada akhirat dan sentiasa melakukan amal kebaikan dan dapat membezakan perkara yang benar dan salah. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita masuk kepada tokoh ijtihadi. Tokoh ijtihadi yang kami pilih adalah Imam Malik. Nama sebenar Imam Malik ialah Malik bin Anas. Beliau dilahirkan pada tahun 713 Masihi dan meninggal pada tahun 798 Masihi. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Contohnya, beliau merupakan seorang yang bersopan santun dan suka memakai pakaian dan bau-bauan yang harum. Seterusnya, beliau merupakan seorang yang pendiam dan hanya berkata-kata untuk perkara yang berfaedah sahaja. Jika selain daripada itu, beliau hanya akan diam sahaja. Beliau merupakan seorang hartawan yang tidak lokek membelanjakan hartanya ke jalan dan landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, beliau akan menyalurkan harta dan asetnya ke dalam peperangan umat Islam ataupun menderma kepada orang-orang yang miskin dan sebagainya. Seterusnya, beliau juga mempunyai sumbangan yang sangat tinggi. Contohnya, beliau pernah menerbitkan kitab Al-Muwatta yang lengkap dengan pelbagai masalah agama yang merangkumi ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Seterusnya, beliau pernah menjadi seorang guru pada seawal umur 17 tahun dan daripada situ beliau menyebarkan ilmu pengajarannya di Masjid An-Nabawi di Madinah. Beliau juga adalah seorang yang berusaha dan tidak berputus asa dalam menyebarkan ilmu kepada orang ramai, terutamanya ilmu hadis dan ilmu fiqh. Daripada Al-Quran, surah yang boleh kita kaitkan dengan tokoh ijtihadi yang kita pilih ini adalah surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bermaksud, dan di dalam hukuman kisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Daripada sini kita dapat simpulkan bahawa kita sebagai manusia perlulah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan perkara yang menyia-nyiakan masa kita. Seterusnya, surah kedua yang boleh kita kaitkan dengan tokoh ijtihadi ini ialah daripada surah Al-Ma'idah ayat 100 yang berbunyi, Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu berjaya. Tafsir dan tadabbur surah Al-Baqarah. Ayat 179 ini menceritakan tentang hukum qisas. Hukum qisas bermaksud bunuh balas. Allah menasihatkan kita untuk mengamalkan hukum qisas kerana dengan mengamalkan hukum qisas, manusia dapat hidup dengan aman tanpa rasa takut. Walaupun kita dinasihatkan untuk saling memaafkan sesama individu, dalam hal qisas, kita sepatutnya menjalankan hukum tersebut agar mereka yang berniat jahat untuk membunuh sedar ada balasan berat yang menanti diri mereka. Jika masyarakat kita mengamalkan diyat atau memaafkan pembunuh, kes pembunuhan akan berleluasa kerana pembunuh tidak rasa takut
dan tiada hukuman yang menanti mereka. Bagi surah Al-Ma'idah ayat 100, ayat ini menyeru orang yang berfikiran wadas untuk membezakan antara yang buruk dengan yang baik dengan cara mempelajari wahyu. Ayat ini juga mengatakan yang perkara buruk datang daripada nafsu dan perkara yang baik datang daripada wahyu. Kita juga dijanjikan pahala jika kita menggunakan akal fikiran kita untuk menuntut ilmu. Oleh itu, kita mestilah menggunakan akal fikiran yang diberikan dengan sebaiknya dan rajin menuntut ilmu agar kita tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai penerangan ayat Al-Quran berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Untuk surah yang pertama iaitu surah Al-Baqarah ayat 179. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa pensyariatan hukuman qisas sebagai satu bentuk keadilan kepada semua manusia agar umat manusia tidak akan sesuka hati membunuh orang lain sekalipun mempunyai harta dan pangkat. Hal ini disebutkan sebagai jaminan darah tidak ditumpahkan kerana hak menumpahkan darah adalah datang daripada syariat keadilan Islam dan agamanya sahaja. Dengan adanya hukuman qisas, manusia akan terpelihara daripada saling bermusuhan antara satu sama lain. Hal ini kerana seandainya seseorang itu membunuh, orang itu akan dihukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Pengajaran yang diperolehi daripada ayat ini adalah umat Islam wajar mengetahui dan memahami hukuman qisas serta menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada hukuman tersebut. Untuk surah yang kedua iaitu surah Al-Ma'idah ayat 100, ayat ini secara jelas mendidik kita agar mengetahui terwujudnya keadaan di mana kehidupan seharian bahawa kejahatan lebih cantik dari kebaikan. Satu suasana yang membuat banyak manusia terkeliru dan rebah dengannya, terutama apabila mata dan hati tidak dapat membezakan rupa kebaikan dengan kejahatan. Ayat ini juga mendidik kita supaya sentiasa menggunakan akal dalam bertindak dengan menegakkan pendirian bahawa tidak sama di antara kebaikan dan keburukan. Di samping diri terus merapatkan diri dengan Tuhan agar petunjuknya memberi ruang yang cukup bagi diri, hati dan akal untuk melihat dan menilai kebaikan dan kejahatan. Pengajaran yang diperoleh daripada ayat ini, kita mestilah menggunakan akal fikiran yang diberikan sebaiknya agar kita terhindar daripada perkara yang akan mendatangkan keburukan kepada diri kita kelak. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan tokoh ijtihadi iaitu Imam Malik ialah kita dapat melihat nilai ketabahan yang dimiliki Imam Malik amatlah tinggi kerana beliau cekal apabila diperintahkan oleh pemerintah Madinah untuk masuk ke dalam penjara berkenaan dengan hukum yang ditetapkan oleh Imam Malik tidak disukai oleh pemerintah tersebut. Berdasarkan peristiwa ini juga kita dapat melihat bahawa Imam Malik mempunyai pendirian yang teguh terhadap hujah yang telah dikeluarkan oleh beliau, yang beliau tidak mudah untuk mengubah pendapatnya sendiri walaupun telah dipaksa oleh pemerintah. Selain itu, Imam Malik juga memiliki budi pekerti yang mulia dan sering dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling. Ini membuatkan Imam Malik tidak dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Sekian, terima kasih.